Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam berita Pagi Sabah edisi Khamis 9 September 2021. Operasi Semua Pusat Pemberian Vaksin PPV termasuk PPV sementara bagi program outreach vaksinasi COVID-19 di seluruh negeri berjalan lancar. Beberapa penambahbaikan dibuat bagi memastikan keselesaan penerima vaksin termasuk dari segi layanan, tempat menunggu dan susun atur sekaligus mempercepatkan proses vaksinasi. Demikian menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat yang juga Exco Kesihatan Sabah, Syahelmi Yahya. PPV Dewan Perdana Lahad Datu ini saya melihat dalam keadaan yang teratur dan kehadiran ramai untuk dos 2 ini membuktikan bahawa rakyat yakin untuk mendapatkan vaksin. Kita perlu melakukan lebih banyak program outreach untuk kawasan-kawasan luar bandar di seluruh negeri Sabah. Bercakap kepada pemberita selepas melawat PPV Lahad Datu di Dewan Seri Perdana, Syahelmi berkata pelaksanaan program outreach yang teratur memberi keyakinan kepada rakyat untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Beliau yang juga pengarah operasi program imunisasi Sabah berkata program outreach seperti di Pulau Mabul dan Pulau Larapan merupakan contoh kejayaan PPV sementara yang perlu diperluas ke pulau-pulau lain dan kawasan pedalaman. Katanya, jika sambutan terhadap program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK berterusan, sasaran 80% imuniti kelompok menjelang Oktober ini mampu dicapai. Mengenai pengagihan bakul makanan di seluruh negeri, Syahelmi berkata lebih 500,000 bungkusan bakul makanan sudah diagihkan kepada penerima yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Mereka terdiri golongan E Kasih, B40 dan penduduk di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Pengagihan bakul makanan dilaksana Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah. Syahelmi dan rombongan turut melawat PPV Segama di Dewan Serbaguna Latihan Vokasional Pertanian Lahad Datu. Di Keningau, hanya individu lengkap 2 dos vaksin COVID-19 dibenar berurusan di jabatan serta agensi kerajaan negeri dan persekutuan berkuat kuasa semalam. Ketetapan itu dibuat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD. Pegawai Daerah Keningau yang juga pengurusi JKDB Daerah Walter Kenson berkata ketetapan itu selaras pengumuman Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun 31 Ogos lalu. Menurut Walter, semua premis kerajaan di daerah ini akan memastikan hanya individu dengan vaksinasi lengkap dibenar berurusan di pejabat masing-masing melalui janji temu. Manakala individu yang belum menerima suntikan vaksin hanya dibenar berurusan di kaunter pertanyaan. Justru Walter meminta penduduk Keningau yang belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 agar segera berbuat demikian bagi melindungi diri daripada risiko jangkitan sekaligus memudahkan urusan masing-masing. Katanya suntikan vaksin boleh diperoleh menerusi perkhidmatan jumpa secara terus yang disediakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Keningau, PPV Bingkor dan PPV Suk yang dibuka setiap hari bermula 8 pagi hingga 5 petang. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes baharu yang direkod di Sabah semalam menurun 40 kes kepada 2,067 berbanding 2,107 kes pada Selasa. Bagaimanapun, kesemua 27 daerah masih berada dalam zon merah selepas mencatat lebih 40 kes dalam tempoh 14 hari. Kes baharu itu menjadikan jumlah kumulatif kini 165,439 kes.
Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataan di Ibu Negeri, angka korban kekal tinggi iaitu 54 orang. Kes kematian tertinggi dicatat di Sandakan iaitu 21 orang, Tawau 14, Lahadatu 6, Kota Kinabalu 3, masing-masing 2 kematian di Papar dan Keningau. Manakala kes kematian selebihnya dicatat di Pinampang, Ranau, Sipitang, Kinabatangan, Kunak dan Semporna. Datuk Masidi menjelaskan kebanyakan kes baharu semalam dalam kategori 2 iaitu 65.55% atau 1,355 orang. Manakala 642 orang dalam kategori 1, 9 orang kategori 3, manakala 10 lagi dalam kategori 4 dan 5. Tiada kluster baharu dikesan semalam. Dalam pada itu, daerah Kota Kinabalu mencatatkan kes baharu tertinggi iaitu 347, disusuli Sandakan 306, Tuaran 163, Keningau 122, Tawau dan Kota Belud masing-masing 107 kes dan Pinampang 106 kes. Manakala daerah-daerah lain pula mencatatkan kes baharu di bawah 100. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi berkata 2 lokaliti di Putatan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula esok hingga 23 September. PKPD berkenaan dikuatkuasa di Kampung Ulu dan Kampung Pasir Putih Putatan. Sementara itu, PKPD di 2 lokaliti iaitu Kampung Lohan Ulu di Ranau dan Kampung Pengalat Kecil Papar dilanjut bermula hari ini hingga 23 September. PKPD di 10 lokaliti masing-masing 2 di Tawau dan Pinampang, 3 di Telupit dan selebihnya di Ranau, Tawau dan Kudat pula ditamatkan mengikut jadual bermula hari ini sehingga semalam. Sebanyak 53 PKPD aktif di seluruh negeri. Dalam pada itu, 127 sekatan jalan raya SJR dijalankan dalam tempoh 24 jam melibatkan pemeriksaan ke atas 30,531 kenderaan. Daripada jumlah itu, 151 kenderaan diarah berpatah balik. Sebanyak 32 keping kompaun turut dikeluarkan kerana pelanggaran SOP COVID-19. Kesalahan yang dikompaun termasuk tidak memakai pelitup muka, gagal memastikan penjarakan fizikal, premis gagal patuhi waktu operasi, tidak mematuhi arahan kawalan pergerakan dan gagal mendaftar masuk premis. Penguatkuasaan dan pemantauan pematuhan SOP turut dijalankan di kawasan perairan oleh Polis Marin dan APMM. Lembaga Sukan Negeri Sabah akan membuka semula kolam renang di Kompleks Sukan Kota Kinabalu, Likas bermula 13 September ini. Keputusan itu selaras pengumuman kerajaan negeri untuk membenarkan aktiviti sukan dan rekreasi air. Pengurus Besar Lembaga Sukan Sabah, Terence Pudin, bagaimanapun berkata pembukaan semula kolam renang itu hanya untuk kegunaan awam. Kelas renang masih belum dibenarkan. Beliau turut menjelaskan hanya kolam renang Kompleks Sukan Kota Kinabalu dibenar beroperasi manakala kolam renang lain masih ditutup. Untuk makluman juga, kolam renang yang lain yang dimiliki oleh lembaga sukan, itu Kompleks Sukan Pinampang, Kompleks Sukan Sandakan, Kompleks Sukan Tandem dan Kompleks Sukan Keningau masih ditutup, memandangkan tempat ini masih digunakan oleh KKM dan kedudukan kolam renang pun amat berdekatan dengan kawasan yang digunakan oleh KKM. Terence berkata demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Ibu Negeri. Beliau turut menasihati pengunjung agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika menggunakan perkhidmatan tersebut. Hanya individu lengkap vaksinasi dibenar memasuki kawasan kolam renang dengan kapasiti 60% atau 15 orang dalam satu masa bagi tempoh sejam. Selain renang, rekreasi air lain yang dibenarkan termasuk snorkeling, berkayak, jet skiing, sea walking dan scuba diving. Perkhidmatan kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ secara datang terus sejak Isnin lalu disambut baik pelanggan yang berurusan dengan jabatan tersebut. Sejak penularan pandemik COVID-19, pengunjung perlu membuat janji temu sebelum berurusan dengan jabatan tersebut. Rata-rata pelanggan yang ditemui pemberita RTM di Keningau berkata perkhidmatan secara datang terus ini memudah dan melancarkan urusan mereka. Urusan saya pada hari ini adalah untuk renew lesen. Saya terus renew lesen untuk 3 tahun lah. Jadi saya ingat dalam masa 15 menit saja siap urusan saya. Jadi yang walk-in ini memang memudahkanlah pelanggan semua. Jadi
terima kasih kepada pihak JPJ, kerajaan lah. Kemudahan walk-in di UTC dan di JPJ ini telah dibuka dan ini memberi kemudahan pada saya untuk berurusan secara terus. Hari ini kita dapat berurusan dengan secara walk-in dengan syarat fully vaccinated. Kalau dia macam yang temu janji memang betul-betul susah lah. Saya sendiri pun berapa hari sudah saya login tu yang buat temu janji di Memang saya tidak dapat. Saya tunggu sana, dia boleh walk in sudah, terus saya datang ke sini. Kira ada mudah sikit lah. Sebelum ini, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong mengumumkan operasi semua kaunter JPJ dan rakan strategiknya termasuk Puspakom berjalan dengan kapasiti 100% secara jumpa terus bagi individu lengkap vaksinasi COVID-19 bermula 6 September. Baik, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Saudara, 7 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Tunjukkan rasa cinta kepada negara, kibarkan jalur gebilang. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.